Hai, Assalamualaikum. Ingin ulang kaji bersama Cikgu Duan? Jom, sama-sama kita ulang kaji SPM. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Channel yang mana memberi input dalam bidang sains, matematik serta motivasi diri. Okey, so jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Okey, so hari ini cikgu ingin teruskan ulang kaji SPM dengan topik 2 iaitu nutrisi dan pengeluaran makanan. Okey, 2.2 menganalisis keperluan nutrien tumbuhan. Mengapakah tumbuhan memerlukan nutrien? So, kalau kita manusia sama juga macam tumbuhan. Kalau kita perlukan makanan, sama juga. Tumbuhan pun perlukan nutrien untuk apa? Yang pertama, untuk pertumbuhan. Okey, yang kedua, pembiakan. Dan yang ketiga adalah untuk perkembangan. So, itu dia. Tiga sebab tumbuhan pun perlukan nutrien. Pembiakan, pertumbuhan dan perkembangan. Okay, nutrien tumbuhan terbahagi kepada dua. Mikronutrien. Apa dia mikronutrien? Mikronutrien ialah nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit. Manakala makro. So, makro-makro ni maksudnya besar ataupun banyak. So, nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. So, itu maksud dia. Nutrien ada dua, makro dengan mikro. Okay, kita pergi kepada makronutrien. So, apa dia ni? Yang tumbuhan perlukan banyak ni. Okey, yang pertama, karbon. Okey, untuk menghasilkan karbohidrat dan lemak. Yang kedua, oksigen. Untuk menghasilkan karbohidrat dan lemak. Sama juga. Yang ketiga, hidrogen. Untuk menghasilkan karbohidrat, lemak dan protein. Okey. Yang keempat, sulfur untuk menghasilkan protein, asid nukleik, unsur penting untuk dalam protoplasma. Sulfur. Magnesium, unsur penting dalam molekul klorofil, mengaktifkan enzim respirasi. Okey, seterusnya, kalsium untuk membentuk sel lamela, membantu pertumbuhan akar. Seterusnya, nitrogen untuk menghasilkan protein, asid nukleik, klorofil. Seterusnya, fosforus untuk mensintesiskan protein, asid nukleik yang membantu dalam pertumbuhan sel. Itu dia, fosforus. Okay, last, kalium untuk menghasilkan asid amino, protein, karbohidrat dan sel-sel baru. So, ini semua adalah keperluan yang banyak yang mana tumbuhan memerlukan karbon, oksigen, hidrogen. So, untuk banyak-banyak ni, calon SPM kena ingat yang ni. Nitrogen, fosforus, kalium. NPK. Short form dia NPK. Nitrogen, fosforus, kalium.
Okey, seterusnya. Mikronutrien. Tadi makro, sekarang mikro. Okay, kita tengok pula. Koprom. Untuk mensintesiskan klorofil. Untuk menghasilkan klorofil. Mangan. Kofaktor bagi enzim dalam respirasi. Zinc. Kofaktor bagi enzim tertentu. Molybdenum. Kofaktor bagi enzim tertentu diperlukan dalam metabolisme nitrogen. Boron. Membantu dalam pengambilan kalsium dan penguraian karbohidrat. Okay. Seterusnya, besi ataupun ferrum membantu dalam proses respirasi dan menghasilkan klorofil. So, 6 ni adalah contoh mikronutrien bagi tumbuh-tumbuhan. Seterusnya, yang ni yang cikgu suruh ingat tadi, nitrogen, fosforus, kalium. Okay. Kalau kurang, salah satu kurang, apa yang jadi kepada pokok tu? Kita tengok. Nitrogen, apa yang jadi? So, pokok tu akan menyebabkan pertumbuhan terbantut. Batang lembut. Batang jadi lembut. Dan semasa mula bertumbuh, daun berwarna hijau pucat. Okay, so, apabila membesar, daun menjadi kuning. Ataupun nama dia klorosis. Okay. Semasa membesar, daun menjadi warna kuning. So, boleh perhati. Pokok-pokok dekat rumah kita, kalau warna kuning, dah besar tapi kuning, so maksudnya pokok tu kurang nitrogen. Seterusnya, unsur fosforus. Apa yang jadi? Sama juga, pertumbuhan terbantut, batang menjadi lembut, daun menjadi hijau, tua dengan tumpuk ungu ataupun merah. So, ni beza dia. Daun menjadi hijau tua dengan tumpuk ungu atau merah. So, akar tidak bertumbuh dengan baik. So, fosforus lebih kepada akar. Okay, satu lagi. Kalau kurang unsur kalium, apa yang jadi kepada pokok tu? Pertumbuhan terbantut, sama juga. Yang kedua, batang menjadi lembut. Seterusnya, daun menjadi kuning dengan tumpuk-tumpuk sel mati di pinggir daun. Hujung-hujung ni mati. Ada tumpuk-tumpuk, mati. So, inilah dia. 3, nitrogen, fosforus, kalium. Sangat penting kepada tumbuh-tumbuhan. Okay, so sama je. Okay, yang ni sebelah kiri tumbuhan sihat. Sebelah kanan, kalau kurang nitrogen, apa yang jadi? Nampak? Hijau pucat kat daun dia. So, yang bawah jadi warna kuning ataupun mati dah. So, menandakan pokok ni kekurangan nitrogen. Okay, sama juga dengan fosforus. Yang ni yang tumbuhan yang sihat, yang cukup. Kalau tak cukup, apa yang jadi? Nampak? So, warna pucat, hijau. Okay, warna ungu. Dan akar tak bertumbuh dengan baik. So, small roots. Okay, satu lagi. Kalau kurang kalium, nampak? Tumpuk-tumpuk kuning. Dengan hujung dia mati. So, ni nampak? Tumpuk-tumpuk kuning dengan mati. Spot. Dead spot. So, kita tengok kesan kekurangan makronutrien. Kalau SPM, tahun ni dia tanya kita, dia suruh plan ataupun rancang satu eksperimen berkenaan kesan kekurangan makronutrien. Inilah cara dia. So, tujuan untuk mengkaji kesan kekurangan makronutrien pada tumbuhan. Okay, hipotesis. Tumbuhan bertumbuh dengan sihat dalam larutan norm.
larutan lengkap. Okey, pemboleh ubah yang dimanipulasikan jenis larutan dalam setiap balang. Okey, jenis larutan. Yang kedua, bergerak balas. Apa yang kita nak tengok? Kesan dia. Okey, kita nak tengok warna daun berubah ke tak? Ataupun saiz daun, ataupun pertumbuhan biji benih. Pemboleh ubah yang tetap ataupun yang dimalarkan, isi padu larutan. Semua sama, saiz dan jenis biji benih sama, ataupun keamatan cahaya. Okey, bahan-bahan dan radas. Air sulin, larutan kalsium NOK, larutan kalsium tanpa nitrogen, tanpa fosforus, biji benih, kertas hitam, kapas, tabung uji, tiub kaca untuk pengudaraan dan penutup getah. Okey. Okey, pemerhatian. So, kalau kita buat eksperimen ni, apa yang kita akan nampak? Okey, kalau kekurangan jenis A, kekurangan. Ni larutan NOK. Kita tengok. Okey, A. Ni dah. Kesan kekurangan. Kalau A, lengkap. Semua ada. Okey, B, tak ada nitrogen. Okey, C, fosforus. Tak ada fosforus. Dan D, dia guna air sulin je. Kita tengok yang tadi. So, kesan dia. A. So, kalau penuh, kalau lengkap, biji benih bertumbuh sihat. Yang B tadi, kalau tak cukup nitrogen, daun menjadi kuning. Yang C, tabung uji C, fosforus tak cukup. So, daun menjadi hijau tua dengan tumpul merah. D, semua nutrien tak ada. So, pokok tersebut akan menjadi pertumbuhan terbantul. Itu dia. So, kesimpulan yang boleh kita buat, tumbuhan memerlukan kesemua nutrien penting untuk pertumbuhan yang sihat. So, ini adalah rangka eksperimen. So, kalau calon SPM boleh lukis ni, insya-Allah markah penuh. So, kaedah tadi. Kaedah dia. Yang pertama, 4 set radas disediakan seperti di atas. So, kalau calon SPM boleh lukis 4 radas ni, tabung uji ni. So, senang je. Kaedah, kita just tulis 4 set radas disediakan seperti di atas. Okey. Kaedah yang kedua, pertumbuhan dan keadaan biji benih diperhatikan selama 2 minggu. Yang ketiga, pemerhatian direkodkan. So, ada 3 je kaedah. So, itu saja dari cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe serta tekan butang loceng di bawah. Assalamualaikum.